Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tentang isu semasa hak asasi manusia iaitu kesamarataan kaum. Berikut adalah ahli kumpulan saya: Rahim Marisa binti Muhammad Rizwan, Imi Arifin bin Kamal Arifin, Archana Selvaraju, Muhammad Zulhimi bin Syamsul Anwar, Aisyah Nadira binti Abdul Muttalib dan Muhammad Haidi bin Muhammad Hanif. Berikut adalah pengenalan bagi kesamarataan kaum. Isu kesamarataan kaum ada dalam Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Hak ini amat penting untuk mengelakkan berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat Malaysia, seterusnya dapat menegakkan hak asasi manusia. Kesamarataan kaum dapat dilihat dari banyak aspek, termasuklah dari segi agama, bangsa, keturunan, tempat lahir dan jantina. Hak kesamarataan diiktiraf sebagai salah satu kebebasan asasi yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kesamarataan sangat penting dalam demokrasi. Jika tiada wujudnya kesamarataan, maka akan berlakulah diskriminasi dalam masyarakat seperti diskriminasi gender, majority versus minority, ekonomi dan juga kewarganegaraan. Justeru, di dalam Perlembagaan Persekutuan termaktub perkara 8 iaitu hak terhadap layanan secara sama rata di sisi undang-undang dengan tujuan untuk menegakkan keadilan hak asasi manusia. Kesamarataan kaum. Apakah yang dimaksudkan dengan kesamarataan kaum? Maksud kesamarataan kaum ialah di mana sesebuah kaum mendapat layanan dan hak yang sama dengan kaum-kaum yang lain. Sebagai contohnya, jika satu kaum ini dapat mengundi, maka kaum yang lain pun berhak untuk dapat mengundi juga. Terdapat banyak kebaikan untuk kenapa kita perlu untuk bersikap adil antara kaum. Sebagai contohnya, kita boleh membangunkan dan memajukan lagi negara jika kita semua bersatu. Maka tiada pergaduhan antara satu kaum dengan yang lain. Kerana terdapat banyak kes yang melibatkan pergaduhan yang berpunca daripada sifat perkauman sendiri. Jika kita dapat mengelakkan perkara yang terjadi, maka kita dapat memajukan lagi negara kita tanpa mengira sifat perkauman. Baiklah, saya Archana Selvaraju. Sekarang saya akan bercakap tentang ICERD dan apakah tujuan konvensyen ini dan isunya. Pertama, apakah maksud ICERD? Baiklah, mari kita tengok. ICERD bermaksud Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum, iaitu Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Secara ringkasnya, ICERD ialah konvensyen atau perjanjian oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang bertujuan untuk mengalahkan kesaksamaan kaum di seluruh masyarakat antarabangsa yang secara anehnya melakukan sebaliknya apabila kedua-dua ahli politik dan rakyat Malaysia tetap berhujah sama ada Malaysia perlu menandatangani atau tidak. Secara ringkasnya, ICERD ialah konvensyen atau perjanjian oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang bertujuan untuk mengalahkan kesaksamaan kaum di seluruh masyarakat antarabangsa yang secara anehnya melakukan sebaliknya apabila kedua-dua ahli politik dan rakyat Malaysia tetap berhujah sama ada Malaysia perlu menandatangani atau tidak. Okey, jika Malaysia menerima ICERD, maka setiap rakyat akan mempunyai hak yang sama untuk mendapat pendidikan dan juga perkara-perkara yang lain. Sebahagian daripada misi dan matlamat ICERD adalah untuk menamatkan diskriminasi dan untuk memastikan semua orang dijamin hak yang sama. Jadi ini pada asasnya bermakna bahawa hak asas tertentu harus tersedia untuk setiap warga negara secara sama rata. Namun ini secara tidak langsung akan menghapuskan hak orang Melayu atau bumi putera yang telah diamalkan sejak sekian lama. Maka ini adalah antara salah satu penyebab kenapa dan mengapa Malaysia menolak ICERD.
Baiklah, sekarang kita akan berbincang tentang kenapa ICED ditolak. Malaysia merupakan salah satu daripada 2 negara Islam yang tidak meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ataupun dikenali sebagai ICED. Pada 23 November 2018, kerajaan mengambil keputusan untuk tidak meratifikasi ICED selepas beberapa minggu berlakunya demonstrasi. ICED yang diusahakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun dikenali sebagai PBB pada 1965 bertujuan untuk menangani masalah perkauman. Namun di Malaysia ia dilihat sebagai satu ancaman terhadap kedudukan istimewa orang Melayu di Artikel 153 dan Islam. Di Malaysia, ICED adalah instrumen antarabangsa penting yang telah dilaksanakan melalui pelbagai undang-undang dan dasar yang bertujuan untuk menggalakkan persamaan kaum dan menghapuskan diskriminasi kaum. Perlembagaan Persekutuan Melarang Diskriminasi Kaum dan Akta Anti-Diskriminasi Malaysia 1976 melarang diskriminasi atas dasar bangsa, agama atau jantina dalam pelbagai bidang. Malaysia juga telah menubuhkan institusi dan dasar yang bertujuan untuk menggalakkan perpaduan dan pemahaman antarabangsa, termasuk Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia dan Dasar Perpaduan Nasional. Walau bagaimanapun, masih terdapat kebimbangan mengenai diskriminasi kaum di Malaysia dan beberapa kumpulan telah meminta tindakan yang lebih kuat untuk menangani isu ini, termasuk meratifikasi protokol pilihan kepada ICED. Pada pendapat saya tentang kesamarataan kaum, dari segi pendidikan dan kesedaran, individu boleh bekerja ke arah mempromosikan pendidikan dan kesedaran tentang budaya, tradisi dan kepercayaan yang berbeza untuk mempromosikan saling hormat dan pemahaman antara kumpulan etnik yang berbeza. Pada pendapat saya, individu boleh mengambil tindakan peribadi untuk mempromosikan kesamarataan kaum seperti menentang stereotip dan bias, membantah tingkah laku yang diskriminatif dan menyokong kepelbagaian dan inklusiviti di tempat kerja dan masyarakat mereka. Pada pendapat saya, Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum dengan penduduk majoritinya beragama Islam. Diskriminasi kaum terkandung dalam dasar sosial dan ekonomi kerajaan Malaysia memihak kepada orang Melayu dan pada dasarnya anak negeri Sabah dan Sarawak. Jadi refleksi ini tentang penlibatan masyarakat. Jadi individu juga boleh terlibat dengan komuniti mereka untuk mempromosikan inisiatif dan program yang bertujuan untuk mempromosikan kesamarataan kaum. Contohnya seperti acara komuniti, pertukaran budaya dan peluang sukarelawan. Sekarang saya akan berbincang tentang advokasi dan aktivisme. Individu dan organisasi masyarakat sivil boleh memperjuangkan dasar dan program yang bertujuan untuk mempromosikan kesamarataan kaum seperti undang-undang anti-diskriminasi, dasar pemerkasaan dan program yang bertujuan untuk mempromosikan kepelbagaian dan inklusiviti. Terima kasih. Akhir sekali, untuk mencapai kesamarataan kaum, usaha kolektif daripada individu, masyarakat dan kerajaan diperlukan untuk membentuk ke arah masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Adalah penting untuk menyedari bahawa mencapai kesaksamaan kaum adalah proses yang berterusan dan memerlukan komitmen berterusan terhadap pendidikan, advokasi dan tindakan. Walaupun ICED boleh memberikan kerangka untuk mencapai tujuan ini, akhirnya bergantung kepada individu dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengambil tindakan dan membuat kemajuan dalam mencapai kesamarataan kaum.